Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berjumpa di dalam pelajaran pendidikan jasmani tahun 6. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran kita, marilah bersama-sama cikgu kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah supaya pelajaran kita hari ini mendapat keberkatan Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cikgu mendoakan murid-murid, ibu bapa murid, adik-beradik murid, ahli keluarga murid, jiran tetangga murid berada dalam keadaan sihat dan juga bergembira selalu. Dan cikgu percaya semuanya sudah bersarapan pada pagi ini. Hari ini kita akan belajar unit 6 riang rekreasi, iaitu aktiviti rekreasi. Seperti biasa, cikgu akan bercakap tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Standard kandungan 1.14 berkebolehan melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 2.14 berkebolehan mengaplikasi pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 5.3 Interaksi sosial. Standard pembelajaran 1.14.1 melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan clue. 2.14.1 mentafsir clue pada kad maklumat semasa melakukan aktiviti pandu arah. 5.31 memberi kritikan, membina dan menerima kritikan secara terbuka di dalam kumpulan. Objektif kita hari ini, murid dapat menulis tiga kepentingan aktiviti rekreasi, satu jenis aktiviti rekreasi di dalam hutan dan tempat rekreasi dilakukan bersama keluarga. Kriteria kejayaan, murid memahami kepentingan aktiviti rekreasi kepada diri sendiri dan keluarga. Aktiviti pertama marilah kita melihat apakah itu rekreasi. Rekreasi ialah aktiviti masa lapang. Biasanya dilakukan pada waktu petang lah. Jadi ataupun pada waktu cuti. Jadi aktiviti rekreasi ini biasanya kita lakukan di luar rumah. Kalau di sekolah, di luar bilik darjah. Keperluan dia apa? Keperluan rekreasi ini melakukan sesuatu rekreasi ialah keperluan melakukan sesuatu rekreasi ialah unsur penting dalam biologi dan psikologi manusia. Sebab apa diperlunya kita lakukan rekreasi ini adalah untuk membantu pertumbuhan diri kita dan perasaan ataupun emosi kita ni berada dalam keadaan tenang, gembira, ceria selalu. Itu pentingnya rekreasi. Setelah kita belajar ataupun kita membuat kerja-kerja yang boleh menyebabkan kita stres, jadi untuk menghilangkan keletihan ataupun stres, kita pergilah berekreasi sama ada bersama keluarga ataupun bersama kawan-kawan ataupun bersama kumpulan.
Aktiviti rekreasi sering dilakukan untuk keseronokan, hiburan atau kepuasan dan dianggap menyeronokkan. Macam cikgu cakap tadilah, aktiviti rekreasi ini adalah satu aktiviti yang boleh membantu kita menjadi diri kita ini rasa gembira, ceria, segala duka ataupun segala tugasan yang kita buat tu kita boleh leraikan dalam aktiviti rekreasi. Jadi tak ingatlah jadi perasaan-perasaan sedih ke, jadi perasaan ataupun uh, rasa letih ataupun rasa macam nak stres tu, kalau kita berrekreasi, insya-Allah semuanya itu akan hilang secara beransur-ansur. Jadi timbul seronok pula kalau kita berrekreasi. Macam-macam jenis orang nak melakukan rekreasi ni untuk menenangkan fikiran. Jadi untuk itu kita akan ikuti slide seterusnya. Ah, Aktiviti kedua, kita melihat kepentingan dia. Kepentingan aktiviti rekreasi. Yang pertama, sebab apa pentingnya rekreasi ini? Ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Silaturahim tu hubungan keluarga. Sebab silaturahim, rahim ibu. Rahim ibu itu dapat mengeratkan hubungan antara keluarga. Kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan adik-beradik kita, dengan sepupu kita ke, kalau ada yang duduk dekat dengan waris. Yang kedua, penting dia aktiviti rekreasi ini dapat menyihatkan badan. Biasanya aktiviti rekreasi ni biasa-biasanya orang buat untuk melakukan aktiviti ini biasanya bersukan lah, bukan bersukan nak berlaut, nak bertanding. Bersukan untuk menyihatkan badan kita sendiri seperti berjoging, berkayuh basikal ataupun bermain di padang. Yang ketiga, penting rekreasi melapangkan minda dan fikiran. Yang cikgu cakap tadi itulah. Kalau kita serabut-serabut, kita berrekreasi, jadi minda fikiran kita rasa lapang semula. Kita lihat contoh aktiviti rekreasi. Aktiviti pandu arah, permainan hidup mati dan permainan libat diadakan di sepanjang minggu rekreasi Kelab Kadet Putra Sekolah Kebangsaan Wira Setia. Ini merujuk kepada buku teks pada muka surat 59. Kalau murid buka buku teks muka surat 59, ada petikan di situ. Jadi cikgu tak nyatakanlah pada skrin ni. Petikan tu apa? Petikan itu mengatakan Kelab Kadet Putra Sekolah Kebangsaan Wira Setia telah menganjurkan minggu rekreasi sekolah. Pelbagai aktiviti diadakan seperti pandu arah, permainan libat dan permainan hidup mati. Pelaksanaan semua aktiviti ini dipertanggungjawabkan kepada ahli kuartermaster sekolah. Lukman, Chandran, Ona dan Lian amat bersemangat untuk menyertai program ini. Selain berpeluang bekerjasama dan berbincang semasa melakukan aktiviti, mereka juga memperolehi pengalaman dan pengetahuan yang baharu dalam aktiviti pandu arah. Pandu arah ni kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ni adalah aktiviti berbasikal. Di sini mungkin ada papan-papan tanda yang berada di tepi jalan memandu para penunggang basikal berkayuh, macam tu. Aktiviti pandu arah. Dan juga di sebelah gambar mereka yang berbasikal itu ada pondok tempat rehat. Tengok penunggang basikal tu berehat. Penunggang basikal tu mungkinlah boleh kita katakan Lukman Chandra dan keluarga dia ke, boleh belaka. Tapi ini tak apa murid. Ini di sini cikgu nak bagi tahu aktiviti pandu arah
melalui aktiviti berbasikal. Manakala gambar di tengah itu permainan hidup mati. Kalau murid ingat pernah bermain di rumah, orang kata main kejar mengejar, sentuh hidup. Kalau dia bagi kepada dua kumpulan. Kalau kumpulan tu kena kejar kumpulan yang satu lagi, uh, bila dia dapat menyentuh ahli kumpulan lain, kumpulan itu akan berhenti dan dianggap sebagai matilah. Kalau dia dapat melepasi ataupun dapat mengelak daripada disentuh, dia akan terus akan hidup. Itu permainan hidup mati. Kalau zaman dulu orang kata main main tu. Kalau zaman cikgu dulu. Okey, baik. Permainan libat. Permainan libat ni juga mungkin ialah satu permainan yang melibatkan semua ahli kumpulan yang duduk tu. Jangan tengok duduk. Kita tengok ada dua orang sedang berlari mengejar yang kumpulan tu. Jadi mungkin pelari yang memakai baju biru tu akan menyentuh kawan dia yang duduk warna kuning tu. Jadi kawan dia akan berdiri lari pula, dia pula yang akan ganti tempat duduk tu. Jadi kawan yang seorang yang pakai baju merah tu, murid lelaki yang pakai baju merah tu, kalau dia dapat menyentuh kawan dia yang pakai baju biru tu sebelum duduk, jadi kawan yang pakai baju biru tu kira matilah, langkah dia tak boleh bergerak lah. Jadi mati. Jadi kawan yang memakai baju merah itu pula akan jadi akan dapat mata lah, akan dapat mata. Kita tengok contoh aktiviti rekreasi lain selain dari buku yang ada dalam buku tu. Kalau di dalam hutan, kita boleh berkemah, aktiviti rekreasi dia. Ataupun kalau kita nak pergi mengembara, kita boleh menjelajah hutan, kembara hutan. Ada dua dalam hutan, boleh lakukan perkemahan ataupun boleh mengembara dalam hutan. Kalau di kawasan sekolah pula, di luar bilik darjah, kita boleh bermain suka nikah. Seronok kalau bermain suka nikah ni. Selain pada peserta, penonton pun bersorak kuat. Tak sedar dah perkara-perkara yang telah menyebabkan perkara-perkara yang merusingkan. Jadi bila bergembira, jadi fikiran kita akan rasa lapang. Ataupun bersama keluarga boleh dilakukan aktiviti kecergasan fizikal. Cuba tengok gambar di bawah tu. Berjalan melalui atas tapak yang telah dilukis pada simen. Jadi kita tengok dia berjalan, kanak-kanak tu berjalan. Itu tentu menyeronokkan. Di manakah anda boleh melakukan aktiviti rekreasi? Kat mana? Macam cikgu cakap tadi lah. Di dalam hutan pun boleh, di tepi sungai pun boleh, di luar rumah pun boleh, di luar bilik darjah pun boleh. Kalau kita lihat pada skrin ni, di kawasan kediaman. Maksud dia di kawasan tempat tinggal kita. Bukan dalam rumah, di luar rumah. Taman rekreasi. Di taman, kalau di Felda Mengkawang, taman rekreasi mungkin tak ada. Kalau cikgu ingat, di Felda Mengkawang ada sungai di belakang kampung sebelah sana, dekat Dewan sana. Sungai itu merupakan tempat rekreasi bersama keluarga lah. Kalau cikgu pernah pergi dulu, cantik kawasan tu. Air mengalir sejuk je air. Kalau bawa bersama keluarga ataupun kawan-kawan ataupun kumpulan, kalau nak berkelah di situ, lagi tenang fikiran kita.
Taman permainan. Di Padang Mengkawan pun ada taman permainan. Kalau lelaki boleh main di gelanggang futsal. Kalau perempuan boleh bermain di dalam dewan badminton. Tu di dewan. Di taman permainan, taman permainan biasanya murid tahulah. Kalau kita tengok di prasekolah ataupun di kemas, tadika kemas, taman permainan uh, telah disediakan untuk kanak-kanak, tapi murid tidak boleh bermain di situ. Taman permainan yang disediakan oleh pen, uh, oleh pusat komuniti. Di tempat itu barulah murid boleh bermain. Taman permainan yang disediakan khas untuk kanak-kanak berumur 7 tahun, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hinggalah sekolah menengah. Boleh bermain di situ. Kalau murid pergi ke Batu Buruk, Bandar Kuala Terengganu, ada taman permainan di situ. Macam itulah tempat kanak-kanak ataupun orang-orang dewasa boleh berrekreasi. Taman Awam. Taman Awam ni kalau murid pernah pergi ke Bukit Besar, ada tempat orang berjoging. Kenal tak Bukit Besar, cikgu? Cikgu percaya murid kenal Bukit Besar dekat Maiden Mall tu. Murid akan lihat ada satu taman awam. Di situ ramai orang berjoging, berjalan kaki. Dan ada juga yang berbasikal. Berbasikal. Okey. Baik, dalam situ kita tengok pula situasi semasa pandemik COVID-19. Ini untuk pengetahuan murid saja. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, Cikgu silap type itu, aktiviti rekreasi secara terbuka adalah terhad. Maksudnya tak bebas dah. Setelah kena ikut peraturan, maksud dia di situ. Ini adalah bagi mengelakkan penularan COVID-19 yang semakin mencanak. Mencanak di situ semakin meningkatlah. Aktiviti rekreasi berkumpulan adalah tidak digalakkan. Dalam tempoh COVID-19 ni, kalau nak berjoging juga kat luar, nak berrekreasi, tak bolehlah kita pergi dalam berkumpulan. Sebab apa? Apabila kita berada dalam kumpulan, kita sukar untuk mengikut SOP, iaitu kena jaga, kita suka untuk jaga jarak diri kita ni 1 meter dengan kawan-kawan kita. Jadi sebab itulah dalam tempoh pandemik ni, SOP-nya adalah supaya kita kena jaga jarak 1 meter ataupun lebih lagi baik. Aktiviti rekreasi akan diberi kelonggaran apabila negara kita telah mencapai imuniti kelompok dan bebas daripada penularan penyakit berjangkit. Aktiviti rekreasi ini akan berubah ataupun akan jadi longgarlah sikit peraturan dia. Kalaulah negara kita ni kes-kes baru dia menurun. Menurun. Itu menunjukkan bila turun, jadi penyakit ini semakin berkurang di negara kita. Tapi pada hari ini kita lihat kes ada meningkat, lepas tu turun sikit, lepas tu naik sikit. Jadi masih lagi kita terikat dengan SOP yang ditetapkan. Baik, tugasan kita pada hari ini, jawab soalan di bawah. Buat dalam buku latihan pendidikan jasmani. Ingat, bila dah siap, hantar kepada cikgu dalam grup Telegram. Jangan hantar ikut WhatsApp. Jangan hantar dalam grup Telegram. Cikgu dah masukkan ramai dah murid dalam grup Telegram. Murid carilah grup dalam Telegram tu, grup 6 intelek. Jumpa ada gambar cikgu dalam tepi tu, profil. Dekat profil Telegram tu ada gambar cikgu. Okey, baik. Soalan yang murid kena jawab, tengok nombor 1. Tuliskan 3 kepentingan aktiviti rekreasi kepada kita. Yang cikgu cakap mula-mula tadi pada skrin tu, ada 3 kepentingan. Tulislah 1, 2, 3. Soalan 2. Namakan satu jenis aktiviti rekreasi yang boleh dilakukan di dalam hutan. Ingat, di dalam hutan. Jangan
dekat rumah pula. Ada dua yang cikgu sebut tadi yang boleh dilakukan dalam hutan. Kalau murid ada jawapan lain, silakan. Soalan nombor 3, aktiviti rekreasi yang boleh dilakukan bersama keluarga ialah ada dua di situ cikgu guna. Aktiviti rekreasi yang boleh dilakukan bersama keluarga ialah tengok pada skrin yang telah cikgu tayang tadi. Jadi kalau kita tengok video yang cikgu sediakan ini, murid sukarlah untuk membuat kesilapan semasa untuk menyiapkan tugasan. Jadi, sebelum cikgu berundur, seperti biasa, cikgu ingatkan kepada murid, hormatilah ayah dan ibu, adik-beradik serta jiran, tetangga. Yang paling penting, jagalah solat dan bersolatlah dengan khusyuk. Baik, sebelum itu saja yang dapat cikgu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.